Yang saya hormati para hadirin-hadirat sekalian, apa khabar? Alhamdulillah, bersyukur kita bersama-sama pada malam ini. 在座的各位同志们，大家晚上好。Saudara saudari, welcome. Terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih lah, terutamanya tadi kita sudah dengar ucapan daripada Tuan Ibrahim, Ronald Candy dan juga Syahidan Kashim. Bolehkah kita bagi satu tepukan yang gemuruh bagi mereka mengucapkan terima kasih. Para hadirin sekalian, memang ada satu hari saja kita boleh camping dan sampailah masa itu hari berundi. Saya nak tanya para hadirin sekalian, adakah kita sudah sedia mengundi? Bolehkah kita undi kepada Perikatan Nasional? Bolehkah kita menangkan Perikatan Nasional? Bolehkah kita jatuh kerajaan DAP di Pulau Pinang? InsyaAllah pada 12 hari bulan kita akan menjadi kerajaan di Pulau Pinang. Saudara-saudari yang saya hormati, memang selepas penambaan calon, saya memang turun semua ke tempat-tempat bayang lepas untuk memperkenalkan diri. Tetapi saya pun tak ambil kesempatan ini memperkenalkan diri kerana ada ramai lagi orang tahu calon N38 bayang lepas itu Dr. Dominic. Tetapi doktor itu mereka ingat di doktor perubatan. Oleh itu ada kata, jika sakit nak ambil MC, jangan jumpa saya. Doktor ini bukan doktor perubatan, ini doktor falsafah. Doktor falsafah ini ialah seperti yang katakan, memang sebelum saya aktif dalam politik, saya memang seorang profesor di UTM, University Technology Malaysia, iaitu satu daripada IPTA di Malaysia. Tetapi universiti saya bukan dekat Skudai, yang dekat di Semarang, di Kuala Lumpur. Memang oleh itu semasa saya nak menjadi calon, saya kena letak jawatan kerana profesor itu memang adalah kaki tangan kerajaan. Oleh itulah memang saya letak jawatan sebagai profesor dan aktif dalam politik dan sekarang adalah Presiden Parti Gerakan Rakyat Malaysia. Ada orang tanya, adakah betul ke doktor, kamu ada anak Pulau Pinang? Memang saya anak Pulau Pinang. Kampung saya dekat Tanjung Bunga. Tetapi Tanjung Bunga ada dua kategori tau. Satu kategori orang kaya, satu kategori orang miskin itu. Dekat kampung itu, dekat miskin itu, bukan orang kaya dekat sana. Dan memang saya jumpa banyak nelayan-nelayan di Teluk Kumbang, di Sungai Batu. Saya pun memaklumkan kepada mereka, atuk saya pun nelayan. Dan semasa kecil, saya biasalah ikut tok pergi menangkap ikan lah. Yang dia dah katakan, semasa kecil saya memang nakal juga. Saya pun pergi ke tempat-tempat mencuri kelapa orang dekat di Tanjung Bunga juga. Oleh itulah saya katakan sekolah rendah saya dekat Porte itu di Bagan Jerman, sekolah menengah tinggi, dan tingkatan 6 di Sekolah Abdullah Munshi. Sekolah Abdullah Munshi itu tempat Kontahol lah, jika kamu tahu, tempat yang selalu banjir. Dan sekarang kita nama itu di Jalan P. Ramli. Yang ini lah sikit latar belakang mengenai saya. Sudah kahwin, satu bini saja, 2 anak. Anak satu ialah yang itu doktor yang perubatan, yang boleh bagi MC, yang boleh bagi ubat itu. Saudara-saudari yang saya hormati, memang selepas penambaan calon sampai sekarang, kita mendapatkan sambutan yang sangat baik, sokongan kepada Perikatan Nasional. Oleh itu saya nak ambil kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada anak-anak bayang lepas, warga bayang lepas, sokongan yang sebegitu baik, sebegitu tinggi kepada Perikatan Nasional. Marilah kita bagi satu tepukan yang gemuruh bagi warga bayang lepas. Yang ini saya katakan bukan sambutan baik itu memang sangat tinggi. Bukan orang Melayu saja. Saya nampak orang Cina, orang kaum India juga
sudah memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional. Baru-baru saja selepas penamaan calon, saya pun turun ke pasar malam di Jalan Mahkamah, dan saya nampak seorang budak kecil saja. Saya ingat umur dia 13-14 tahun. Dia nampak saya, dia memang tak tahu nama saya lah. Dia nampak saya, dia kata Perikatan Nasional calon nombor 1. Ya, orang kecil pun sudah ada kenalkan kepada Perikatan Nasional. Saya berasa bersyukur. Dan memang ada banyak perkara lagi bahawa mengapa saya katakan orang Cina sekarang sudah meningkat memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional. Kerana baru-baru saja memang di Sungai Arah ada tempat kaum Cina. Biasa saya pergi dekat sana, ada kopi tiam, minum kopi lah. Dan memang bukan saya seorang pergi, memang dengan saya punya tim, saya punya rakan-rakan di Parti Gerakan dan juga rakan-rakan yang kempen bersama-sama di kopi tiam itu. Memang saya makan breakfast, duduk saja, dan itu risalah, leaflet itu saya letak sana, saya makan. Nah, mana tahu tauke kopi tiam itu ingat saya takut nak distribute itu leaflet itu kepada orang ramai, orang umum dekat sana. Dia terus ambil saya punya leaflet, dia membantu kita distribute kepada orang umum. Yang inilah kita katakan tanda-tanda yang kita katakan sambutan yang baik. Tetapi sambutan yang baik, sentimen yang baik itu kita boleh menang atau tidak, ini memang bergantung pada 12 hari bulan Ogos itu mereka mesti keluar dan memberikan undi kepada Perikatan Nasional. Oleh itulah saya minta rakan-rakan, saudara-saudara, para hadirin-hadirat sekalian, bolehkah kita bersama-sama memastikan semua warga Bayang Lepas keluar pada 12 hari bulan Ogos dan undi kepada Perikatan Nasional, boleh atau tidak? Memang ini adalah penting, saudara-saudari, kerana jentera-jentera kita mesti bersama-sama dengan rakyat dan pengundi-pengundi kita. Dan hari ini saya pun nak ambil kesempatan ini untuk mengumumkan manifesto saya. Manifesto saya sudah kita print di leaflet, saya sudah distribute, sudah bagi kepada semua orang, dan banyak kali lah dekat kelompok ceramah saya sudah umumkan. Tetapi memang saya tak ada majlis pelancaran manifesto bagi Bayang Lepas. Tetapi saya nak katakan manifesto yang kita adakan, satu, memang kita akan melaksanakan. Kita adalah Perikatan Nasional. Kita bukan Pakatan Harapan. Pakatan Harapan, manifesto mereka sebelum PRU yang ke-15, mereka boleh bagi banyak janji-janji, banyak manifesto, tetapi mereka tidak melaksanakan dan tidak menunaikan. Kebiasaan yang terbesar sekali adalah Perikatan Nasional akan menunaikan semua janji-janji dan manifesto-manifesto yang diumumkan oleh pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional. Ini adalah perbezaan yang sangat besar. Mengapa saya kata kita akan menunaikan janji-janji kita? Kerana semua manifesto dalam peringkat Pulau Pinang Perikatan Nasional, tambah juga Bayang Lepas, kita akan membuatkan kajian yang teliti. Bolehkah kita melaksanakan atau tidak? Sampai tahap Presiden ada pengurusi Perikatan Nasional Pusat, kita ada perbincangan dalam manifesto untuk ke-6 negeri itu. Dan soalan yang kita biasa tanya, bolehkah semasa kita menjadi kerajaan, bolehkah ini dilaksanakan? Bolehkah ini ditunaikan? Adakah research yang cukup untuk memberikan bantuan kepada rakyat, kepada anak-anak, kepada semua anak-anak negeri yang bertanding dalam PRN ini? Inilah sampai tahap saya katakan bahawa kita memastikan manifesto kita akan dilaksanakan, akan ditunaikan selepas mandat telah diberikan kepada Perikatan Nasional. Tadi kita pun dengar saudara Haris itu calon balik pulau semasa PRU yang ke-15 telah menerangkan banyak isu-isu tempatan di Bayang Lepas.
yang memanglah apa yang dia katakan dan itu adalah sama dan aduan-aduan yang saya terima semasa saya kempen di Bayang Lepas itu. Dan saya nak ambil kesempatan ini untuk menegaskan sekali lagi pendirian kita, Perikatan Nasional, kita membantah projek tambah laut. Ini adalah pendirian kita. Bahawa kita memang bantah. Mengapa? Kerana kita ini tambah laut itu akan mempengaruhi pendapat nelayan. Ini adalah pendapat nelayan, tetapi ada tambah laut ini akan mempengaruhi pendapat mereka dan juga akan mempengaruhi ekosistem marine di negara kita. Oleh itu kita bantah. Saudara-saudari yang saya hormati, nelayan-nelayan yang saya kasihi, saya nak katakan jika kamu nak bantah tambah laut, projek tambah laut ada hanya satu penyelesaian saja, iaitu jatuh kerajaan DAP. Jika mandat sekali lagi diberikan kepada DAP, kepada Pakatan Harapan menjadi kerajaan Pulau Pinang, pasti projek tambah laut itu akan diteruskan. Oleh itulah saya minta semua nelayan-nelayan semua yang kita katakan sayang kepada laut, sayang kepada pantai, terutamanya warga Bayang Lepas, bantah semua sekali bersama-sama dengan kita dengan mengundi Perikatan Nasional pada 12 hari bulan Ogos. Boleh atau tidak? Ini adalah manifesto janji yang pertama. Janji yang kedua, kita memang tak setuju kerajaan DAP itu nak menempatkan 40,000 pekerja asing di Bayang Lepas. Saudara-saudari, rakan-rakan yang saya sayangi, untuk maklumat, di DUN Bayang Lepas, berapa pengundi kita ada? 40,000 saja. Dan sekarang dia nak masukkan 40,000 lagi pekerja asing. Memanglah kita tak setuju. Jika kita katakan 40,000 orang asing pekerja masuk ke Bayang Lepas, I tengok itu trafik lebih jam lagi lah. Sekarang daripada Puspakom nak pergi ke Georgetown, saya ingat you nak ambil selama 3-4 jam lagi tambah. Oleh itulah kita bantah. Tetapi kita bantah yang sebab yang terutama sekali adalah kerana dia akan mempengaruhi kehidupan kualiti penduduk-penduduk warga Bayang Lepas. 40,000 pekerja asing tau, bukan 4 orang tau, 40,000, 40,000. Ini memanglah kita tak boleh terima. Oleh itu ini adalah penegasan manifesto yang kedua. Yang ketiga lah, seperti tadi Haris berkatakan, trafik memang jam dekat sini, terutamanya di tempat penamaan calon itu Bukit Belah sampai Puspakom. Walaupun jarak dia kecil, jarak dia pendek, tetapi memang sangat jam. Oleh itulah jika mandat telah diberikan kepada Perikatan Nasional, kita akan selesai masalah ini. Dan juga saya pernah ambil kesempatan ini tadi, Haris pun ada mengatakan bahawa di Bukit Teluk Pumba di sini kita ada satu hotel yang sangat besar, iaitu Lexis Suite Hotel. Yang ini 5-star hotel. Memang katakan, canggih, ada 5-star hotel dekat sini. Tetapi 5-star hotel ada, pejabat bos tak ada. 5-star hotel ada, bank tak ada. 5-star hotel ada, petrol kios tak ada. Ini mana boleh terima. Oleh itu, saya pun tak faham 15 tahun kerajaan DAP itu buat apa. Memang ini adalah kemudahan-kemudahan, kita katakan basic saja. Bukan nak nak buat satu kapal terbang ke, tak ada. Yang ini basic saja. Pejabat pos, petrol kios, bank, ini pun tak dapat buat. Oleh itulah kita kata tak boleh terimalah, sudahlah, cukuplah, sudah cukuplah. Oleh itu mereka tak nak buat, DAP tak nak buat, YB sekarang tak nak buat, bagilah mandat kepada Perikatan Nasional. Perikatan Nasional akan selesaikan masalah ini dengan secepat mungkin selepas mandat telah diberikan kepada Perikatan Nasional. Selain daripada kemudahan-kemudahan basic itu, saya pun mendapati
pada hari itu saya pergi ke Taman Sahabat, iaitu pasar, ada satu pasar di sana. Memang saya memang bimbang, khawatir keselamatan peniaga penjaja dekat sana. Mereka buat dekat di tepi jalan. Biasalah, tepi jalan saja. Tepi jalan jual sayur, jual ikan, jual udang. Ini memang bahaya. Kerana itu dekat main road, itu adalah dalam jalan raya yang besar itu, yang banyak kereta dengan cepatnya, dengan laju yang cepat. Oleh itu saya bimbang. Oleh itu sekali lagi saya katakan manifesto saya dekat sini, jika mandat diberikan kepada Perikatan Nasional, kita akan buatkan satu pasar yang moden, yang dilengkapi, ada tempat untuk kapak. Yang inilah untuk keselamatan peniaga-peniaga dan juga kemudahan-kemudahan kepada warga bayang lepas. Ini satu lagi manifesto yang kita akan adakan, dan tambah satu lagi lah, saya nampak bahawa daripada segi kesihatan, kita ada satu klinik kesihatan saja. Klinik kesihatan itu memang kecil, memang tak mampu untuk menjaga pesakit-pesakit di bayang lepas. Oleh itu, jika katakan mandat diberikan kepada Perikatan Nasional, kita janji kita akan adakan satu hospital yang lengkap untuk warga bayang lepas. Ini adalah kita katakan janji-janji yang kita nak berikan kepada anak-anak warga bayang lepas. Dan selain daripada itu, apakah rancangan yang kita nak membangunkan tempat bayang lepas itu? Bagi saya, ada orang kata, mereka kata tambah laut, you tak sokong tambah laut, kamu menghalang pembangunan di Pulau Pinang. Saya tak setuju. Pembangunan itu boleh daripada banyak perspektif, different perspektif yang berbeza. Kenapa? Kita boleh membangunkan perspektif pelancongan di bayang lepas. Kerana kita ada satu di banyak nelayan di bayang lepas, dan kerana ada banyak nelayan di bayang lepas, makanan laut yang segar kita boleh mampu membekalkan kepada pengguna-pengguna atau customer-customer. Oleh itulah kita satu perjanjian kita ada dalam manifesto kita bahawa kita akan mengadakan bayang lepas sebagai satu pusat pelancongan, kerana kita sangat famous dengan durian. Kita ada boleh pusat pelancongan yang boleh mendapatkan durian yang sedap dan juga boleh mendapatkan makanan laut yang segar. Ini adalah rancangan-rancangan yang diadakan. Dan semasa saya mengadakan sarapan di Jalan Mahkamah itu, ada orang kata, doktor, selain daripada you banyak rancangan, you nak selesai masalah itu, apakah manifesto yang untuk kebaikan kebajikan warga mas pula? Bagi warga mas, saya mendapati bahawa warga di bayang lepas itu, warga mas kita memang muda lagi lah, muda walaupun dia bersara, tetapi dia boleh kerja lagi. Memang jika minta dia tak bekerja, tiap-tiap hari minum kopi, duduk di kopitiam, memang susah lah. Oleh itu, saya nak cadang bahawa semua warga mas itu, apa yang mereka ada? Mereka ada pengalaman. Mereka ada pengalaman, mereka ada pengetahuan mengenai bayang lepas. Terutamanya nelayan-nelayan. Walaupun mereka tak mampu keluar kepada laut untuk tangkap ikan, tetapi dia ada pengetahuan kehidupan nelayan. Oleh itu, kita nak menjadikan satu warisan nelayan di bayang lepas. Kita mesti ada seorang atau warga mas yang boleh menerangkan kehidupan nelayan, kehidupan nelayan itu. Oleh itulah kita katakan kerajaan boleh memberikan satu dana kepada warga mas sebagai satu tourist guide untuk membuatkan penerangan kepada pelancong-pelancong yang datang ke bayang lepas, bukan saja makan durian, makan makanan laut yang segar itu, tetapi boleh menerangkan situasi yang di bayang lepas. Contohnya, saya nak tanya warga bayang lepas,
Jalan Mahkamah Pasar Malam itu mengapa panggil nama dia Jalan Mahkamah? Saya tak nampak ada mahkamah dekat sana. Mengapa nama itu Jalan Mahkamah? Oleh itu saya pun tak tahu, saya pun tak faham. Itu apa, ada satu warga mas maklumkan kepada saya, dia kata, doktor, dulu itu klinik kesihatan itu adalah mahkamah. Oleh itu dipanggil nama itu Jalan Mahkamah. Oleh itulah sejarah itu kita tak tahu. Hanya orang tempatan yang faham, yang mereka tahu. Oleh itulah kita katakan mendapatkan win-win situation. Kita boleh memberikan sikit dana kepada warga mas atau persatuan untuk mereka membantukan pembangunan pelancongan di Bayang Lepas itu. Ini adalah rancangan-rancangan saya katakan di manifesto saya, dan sekali lagi lah saya katakan apa-apa yang kita janji kita akan menunaikan. Saudara-saudari yang saya hormati, memang 2 hari lagi adalah hari berundi, dan memang ini adalah sangat penting. Seperti Tuan Ibrahim mengatakan, janganlah bahawa kita menang di Kelantan, Terengganu, Kedah, termasuk juga di Selangor, Negeri Sembilan, tetapi tidak termasuk Pulau Pinang. Tetapi yang nak katakan menang Pulau Pinang itu memang boleh, kerana memang saya nampak gelombang yang diadakan sekarang memang sokongan kepada Perikatan Nasional itu sangat tinggi. Marilah kita memastikan semua pengundi-pengundi, bukan di Bayang Lepas saja, di seluruh Pulau Pinang, di semua ke-6 negeri itu, kita memastikan semua pengundi-pengundi keluar undi dan sokong kepada Perikatan Nasional dan undikan kepada Perikatan Nasional. Boleh atau tidak? InsyaAllah pada 12 hari bulan selepas Ogos itu kita akan menawan ke 6 negeri. Sekian saja, terima kasih, nandri wa nakam.